Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sambung kembali pembelajaran kita dalam subjek ibadah. Saya harapkan semua dalam keadaan sihat, ceria dan bersemangat untuk sambung pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk baru, iaitu tajuk yang ketiga, iaitu solat Jumaat. Okey, yang pertama kita pergi kepada pengertian solat Jumaat. Apa itu solat Jumaat? Solat Jumaat ialah solat fardu 2 rakaat yang ditunaikan di dalam waktu zuhur pada hari Jumaat. Secara berjemaah, ia didahului dengan 2 khutbah yang dibaca oleh imam atau khatib. Seterusnya, hukum solat Jumaat. Hukum solat Jumaat adalah fardu ain dan hukum menunaikannya adalah wajib. Okey, Ustazah, apa beza di antara fardu ain dan fardu kifayah? Fardu ain ni diwajibkan kepada semua umat Islam. Manakala fardu kifayah ni bila dah segelintir dah buat, segelintir lagi tak perlu. Walau bagaimanapun, kewajipan solat Jumaat ini hanya dikenakan ke atas lelaki Muslim sahaja. Jika ditinggalkan tanpa uzur syar'i, hukumnya berdosa. Uzur syar'i ni contohnya sakit yang tak boleh nak bangun. Sebab solat Jumaat ni kena buat secara berjemaah. Jadi kalau dia tak mampu nak bangun, sakit ke kan, jadi dimaafkan. Contohnya macam baru masa PKP yang sebelum-sebelum ni kan, kita tak boleh nak ke masjid sebab yelah, bila berkumpul ramai-ramai dia akan menyebabkan penularan tu lagi lebih cepat. Jadi itu dikira dalam keadaan kita nak mengelakkan kemudaratan. Jadi pada masa zaman PKP tu kan, ada masjid, kebanyakan masjid ni tak buat solat Jumaat secara beramai-ramai lah. Okey, seterusnya kita tengok dalil kefarduan solat Jumaat ni. Dalil kefarduan solat Jumaat ni dalam surah Jumaah ayat 9. Awak boleh rujuk pada muka surat 42. Okey, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi, iaitu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Okey, sedikit info berkaitan dengan solat Jumaat ni. Solat Jumaat ni telah difardukan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah lagi. Tetapi solat Jumaat ni tidak dapat ditunaikan kerana orang-orang Islam masih lagi lemah dan tidak kuat menghadapi tentangan daripada kaum kafir Quraisy. Jadi mereka tidak mampu berkumpul bagi melaksanakan solat Jumaat. Nabi Muhammad SAW mengerjakan solat Jumaat bab pertama kalinya adalah ketika baginda singgah di Masjid Quba dalam perjalanan ke Madinah. Masjid Quba ni adalah masjid pertama yang dibangunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, lafaz niat solat Jumaat. Usalli faradhal jumu'ati rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardul Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya kita pergi kepada hikmah solat Jumaat. Okey, yang pertama, mengambil pengajaran daripada khutbah yang disampaikan oleh khatib sebelum solat Jumaat. Okey, yang kedua, memuliakan hari Jumaat yang digelar sebagai penghulu segala hari. Jadi memuliakan hari Jumaat ni kita boleh melakukan sunat-sunat pada hari Jumaat. Contohnya apa?
berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW pada setiap hari Jumaat ni besar ganjaran dan pahalanya. Yang seterusnya mengeratkan hubungan sesama umat Islam. Sebab apa? Sebab pada hari Jumaat ni ramai sangat umat Islam yang berkumpul untuk menunaikan solat Jumaat. Dan yang seterusnya mendapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Sebab dalam khutbah Jumaat yang disampaikan tu terdapat pengajaran, nasihat yang boleh kita ambil. Itu sebabnya menyeru kepada kebaikan dan melarang melakukan kemungkaran. Yang seterusnya melatih umat Islam hidup bersatu, padu, dan yang terakhir diampunkan dosa. Kenapa diampunkan dosa? Sembahyang Jumaat yang dilakukan dengan penuh tertib dan menjaga adab akan diampunkan dosa kecil hingga berjumpa hari Jumaat yang berikutnya selagi tidak melakukan dosa besar. Itu dia hikmah solat Jumaat. Okey, seterusnya kita tengok pada keutamaan dan keistimewaan hari Jumaat ni. Okey, yang pertama, hari Jumaat ni dianggap hari paling mulia. Kenapa dianggap hari paling mulia? Hari Jumaat adalah hari yang utama dan merupakan penghulu segala hari. Okey, terdapat beberapa peristiwa yang terjadi pada hari Jumaat. Di antaranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan Nabi Adam AS dan Nabi Adam AS juga dikeluarkan dari syurga ke bumi pada hari Jumaat, dan Allah mewafatkan Nabi Adam AS juga pada hari Jumaat. Okay, itu antara peristiwa-peristiwa pada hari Jumaat. Okey, yang seterusnya, hari Jumaat adalah masa ataupun hari berkumpulnya umat Islam di masjid-masjid untuk mendengar khutbah dan menunaikan solat Jumaat yang tak ada pada hari lain, hanya pada hari Jumaat. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, hari Jumaat adalah hari yang di mana doa yang mustajab. Hari Jumaat adalah masa yang mustajab untuk kita berdoa. Selain kita boleh buat perkara-perkara sunat, jadi kita banyakkan berdoa pada hari Jumaat. Okey, yang seterusnya, yang keempat, hari keistimewaan dan hadiah ataupun hidayah yang Allah berikan kepada umat Islam. Hanya umat Islam sahaja, hanya pada umat Islam, tidak diberikan kepada umat-umat yang lain sebelumnya. Hari Jumaat merupakan hari keistimewaan dan hidayah yang Allah berikan kepada umat Islam yang tidak diberikan kepada umat-umat lain, umat-umat yang lain yang sebelumnya lah. Okey, dan yang terakhir, orang yang meninggal pada malam atau hari Jumaat dianggap husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah itu adalah pengakhiran yang baik. Jadi ada 5 perkara berkaitan dengan keutamaan dan keistimewaan pada hari Jumaat. Jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita belajar tajuk baru iaitu berkaitan dengan solat Jumaat. Kita dah belajar berkaitan dengan apa hari ini? Beberapa perkara iaitu berkaitan dengan pengertian solat Jumaat, hukum solat Jumaat, dalil kefarduan solat Jumaat, lafaz solat Jumaat, hikmah solat Jumaat dan keutamaan serta keistimewaan pada hari Jumaat. Jadi saya harap kamu semua faham, dapat buat nota berpandukan slide yang saya bagikan ini. Jadi itu saja untuk pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.